Okey. So, tajuk yang kita akan sentuh hari ini adalah tajuk, linear programming ataupun pengaturcaraan linear. Okey, di mana tajuk ni, dia akan duduk dekat kertas 2 bahagian C. Okey. So, kita akan tengok macam mana soalan yang akan dikeluarkan minggu depan untuk budak form 5. Baru kita tahu macam mana format, yang latest punya format. Kalau ikut maths yang baru ni pun diorang dah format dah memang berubah langsung daripada yang sebelum ni, di mana soalan dia dah bercampur-campur dah. Kalau dulu soalan awal tu soalan yang melibatkan, yang mudah-mudah lah kan. Sekarang tak. Ada tajuk tu dia buat dekat soalan nombor 3, lepas tu nanti diulang lagi tajuk tu dekat nombor 30 contohnya. Jadi dia dah tak susun ikut, tajuk. Dia dah berterabur dah. Okey, jadi sebab tu sangat penting kamu kenal dulu soalan itu tajuk apa. Okey, sebab untuk lulus atau kredit at Math tak susah. Jangan belajar semua. Kalau kamu belajar semua, kamu akan fail. Okey. Sebab kamu ni kadang-kadang gelojoh, semua kamu nak ambil. Sedangkan yang mudah pun kamu tak boleh catch up. Jadi, pastikan tajuk yang okey tu betul-betul okey. Tingkatan 4 apa dulu? Vektor. Itu wajib okey, vektor. Pusing macam mana pun, vektor mesti okey. Index number, solution triangle. Itu 3 tajuk apa satu lagi? Hukum linear, linear law. 4 tajuk ni wajib kamu kuasai. Pusing macam mana pun. Sebab 4 tajuk ni kalau kamu kuasai dah 40 markah kamu boleh dapat. Okey. Jadi nak lulus tu tak susah pun sebenarnya. Tapi takkan setakat nak lulus kan? Okey, jadi linear programming merupakan satu lagi tajuk yang perlu kamu kuasai. Kenapa? Linear programming ni, pengaturcaraan linear ni, tajuk ni dia duduk dekat kertas 2 bahagian C. Bahagian C ada berapa soalan? Ingat tak? Bahagian C ada berapa soalan? Senyap. Kalau korang tak ubah cara korang belajar online, nanti result korang macam ni juga. Okey, bahagian C ada berapa soalan? Siapa nak respon? Akram? 4 pasal pilih 2. Ya, ada 4 kena jawab 2. Okey. Jadi 2 tu tajuk dia antaranya kamu dah belajar tingkatan 4. Okey, tajuk tingkatan 4 yang kamu dah belajar tajuk apa? Nabila? Nabila? Apa dia cikgu? Bahagian C, tadi Akram kata ada 4 tajuk. Ada 4 tajuk, 2 tajuk kamu dah belajar masa tingkatan 4. Tajuk apa? Sebab tu saya kata kena kenal tajuk. Sebab kita nak jawab ikut tajuk. Jadi masa kamu jawab soalan, kamu cari mana tajuk ni. Jawab yang itu dulu. Okey, tajuk apa? Yang kita dah belajar. Vektor. Bahagian C, vektor. Alia. Alia Sofia. Index. Indeks dengan? Sumaya. Sumaya. Mana Sumaya? Jangan lari. Sumaya tak ada. Ya cikgu, index number, SOT, linear programming. Oh yo. Ini dah penuh dah. Okey. Okey, tu Akram dah bagi tahu dah. Okey, jadi dia ada 4 topik. 2 topik tingkatan 4, 2 topik tingkatan 5. 2 topik tingkatan 4, ya betul yang ada Akram sebut tadi, iaitu tajuk index number and solution triangle. 2 tajuk ni kamu dah belajar masa tingkatan 4. So 2 lagi tajuk kita akan belajar masa tingkatan 5. Apa tajuknya? Yang kita nak belajar hari ini. Linear programming ataupun pengaturcaraan linear. And satu lagi adalah kinematik. Jadi ada 4 soalan, ada 4 tajuk. Kamu kena belajar 2 tajuk saja. Pilihlah nak mana-mana. Tapi biasanya saya akan sediakan pelajar dengan 3 tajuk. Okey, 3 tajuk tu apa? 2 tajuk dah belajar tingkatan 4 dan satu lagi tajuk yang kita nak masuk hari ini. Okey. Kat sini kalau dekat bahagian C maksudnya 10 markah. Bila bahagian C ni korang mesti wajib kuasai untuk 10 markah. Jangan kurang.
Okey. Dan tajuk ni kenapa saya ajar dulu? Sebab dah belajar dalam matematik. Okey, soalan dia memang panjang berjela. Satu muka surat, set soalan tu memang penuh dengan soalan. Silap-silap kadang pergi dekat muka surat sebelah sebab dia dui bahasa. Jadi kamu memang kena baca. Dia panjang berjela-jela. Dia akan cerita pasal menjahit ke memasak ke contohnya, kilang buat apa-apa produk ke, panjang soalan dia. Okey? Dalam maths kamu belajar, saya lupa apa nama tajuk maths tu, kamu belajar masa tingkatan 4 yang kita kena lorekkan graf. Kita dia lebih besar lorek sebelah kanan, sebelah atas, macam tu. Okey? Jadi, apa kemahiran yang perlu kamu ada dekat sini adalah mula-mula you baca dulu soalan tu, keluarkan apakah equation yang ada. Persamaan dia apa dia. Lepas dapat persamaan, kita kena tentukan dia punya inequalities, ketaksamaan. Iaitu menggunakan tanda lebih besar ataupun lebih kecil. Lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Okey. Jadi bahan saya dah share dalam grup. Okey, jadi kamu boleh tengok dekat situlah. Okey. Dia tak apa sebenarnya, kalau ikutkan yang join tuition nanti, kita ada modul macam tingkatan 4 tapi modul tu tak sampai lagi. So nanti kita akan guna modul saja, follow je modul tu insya-Allah tak ada masalah. Okey, start ya. Mana dia? Okey ni. Okey ni dia. Okey, jadi kamu boleh tengoklah pada kertas kamu ataupun tak ada siapa tak print pun tak apa, tengok dekat sini. Jadi saya akan tunjuk kamu macam mana cara nak keluarkan persamaan dia. Okey. Jadi dekat sini kita okey, saya dah share screen. Nampak ke? Nampak. Nampak Nampak cikgu. Okey. Dekat sini kamu tengok macam saya kata tadi, dia akan berceritalah panjang-panjang. Inilah bentuk soalan. Jadi dekat sini biasanya kita akan keluarkan 3 persamaan. Dari 3 persamaan ini kita akan buat graf. So, macam saya kata kena ready dengan kertas graf dan pembaris panjang. So, kalau kita tak sempat, okey hari ini saya nak kukuhkan kamu dengan keluarkan persamaan dia dulu. Next class saya akan masuk pada apa ni? Buat graf. Esok saya akan buat lagi sebab saya yakin korang masih duduk relax lagi kan. Minggu depan dah mula sekolah. Jadi dah mula pack korang punya jadual. Jadi minggu ni saya akan esok pagi insya-Allah saya akan buat kelas lagi. Okey, you tengok dekat sini. Satu syarikat perabot melancarkan 2 model baru sofa. Sofa tu adalah sofa P dan sofa Q. Kos untuk membuat satu sofa model P dan satu sofa model Q ialah ini. Okey. Jadi dekat sini bila kamu jawab soalan macam ni, you tengok dia buat P dengan Q. Dia buat P dengan Q. Kadang-kadang dia cerita kasut dengan dengan baju ke dengan beg ke. Jadi kamu boleh gunakan apa-apa huruf untuk menggantikan cerita dalam tu. Tapi dekat sini nanti dia akan tentukan P tu untuk pak siapa, Q tu untuk pak siapa. Jadi kita tengok dekat sini, dia cerita pasal kos. So, you kena gariskan dululah. So, kita ada cerita pasal kos. Okey, kemudian, besar sangat pula. Okey, dia ada cerita pasal kos. Kemudian dia kata dekat sini, penghasilan sofa itu adalah berdasarkan kekangan berikut. Okey, constraint. Okey. Jadi dia kata jumlah kos penghasilan seminggu terhad kepada 48,000. Okay, the total weekly production cost is limited to 48,000. Jadi dekat sini kalau awak tengok dia cerita pasal kos. Limitnya 48,000. Maka kita akan tengok pasal kos. Okay, kos tadi apa? Jadi dekat sini kita ada P, ada Q. Okay, contoh awak tengok kat sini saya akan buat. Saya akan tulis contoh dekat sini. Ya, dia tak hilang dia punya. Okey. So kita ada dua, kita ada P, kita ada Q. Ceritanya apa? Iaitu pasal kos. Kos tu apa? Okey, untuk P kos dia 600, untuk Q kos dia 800. Bila kita keluarkan dalam bentuk jadual itu lebih mudah.
Okey, dia kata totalnya ialah 48,000. Jadi bermaksud kita akan ambil P kita 600, Q kita 800. So persamaan yang pertama ni kita akan dapat 600X, X pula. Saya dah tukar pada X. Saya buat dulu 600P tambah 800Q. Okey, dia kata limit 48,000. Bila limit 48,000, boleh tak gunakan lebih daripada 48,000? Boleh tak? Hello? Tak. Tak boleh. Kalau dia kata limit 48,000. Saya kata limit korang boleh berbelanja sebanyak RM10. Bermakna kamu kena guna kurang atau sama dengan 48,000 tu cukup-cukup boleh ataupun kena kurang. Kalau kata nak 48,000 RM1, tak boleh. Nak dapat di mana RM1 tu? Jadi kita menggunakan tanda less than, kurang, dan ada tanda sama dengan. At maths biasanya ada tanda sama dengan. Saya kata biasa, bukan wajib. Dia mudah saja. Kamu kena tengok ayat dia. Kalau dia kata lebih daripada, more than, lebih lah. Kalau dia kata more than 48,000, jadi kamu guna lebih besar. Kalau dia kata less than, kurang dari 48, so gunalah tanda kurang. Tetapi kalau dia kata tidak lebih, ada perkataan tidak dekat situ. Tidak kurang, ada perkataan tidak. Dia cakap lebih, dia cakap kurang. Tapi ada pengganggu kat situ, ada perkataan tidak. At least, at most, sekurang-kurang, selebih-lebih. Perkataan dasar dia ialah kurang, lebih. Tapi dia ada pengganggu, perkataan se kat situ. Kalau dia kata kurang, kalau dia kata lebih, senang. Dia kata kurang daripada 10, gunalah kurang 10. Lebih dari 10, gunalah lebih dari 10. Kalau dia kata not more than, tidak lebih. Tidak lebih, maka perkataan dia lebih. Ada pengganggu tidak? Jadi kita tukar tidak lebih, maka kita guna kurang, letak tanda sama dengan. Tidak kurang. Tidak kurang, perkataan dasar dia asalnya ialah kurang. Tapi ada perkataan tidak, maka kita akan gunakan terbalik. Asalnya tadi kurang, kita guna tanda lebih dan kita letak tanda sama dengan. Okey, clear? Boleh? Tak ada orang. Boleh. Respon. Siapa tak respon? Orang kata orang balik lagi Mekah ni doanya makbul. Saya tak naklah doa yang tak baik. Kan? Tapi korang kena ingat. Tolong respon. Siapa tak respon, sendiri mau ingat. Saya tak nak doa. Nanti Allah makbulkan doa saya yang ni. Saya tak nak. Tapi korang kena ingat. Okay, tolong respon. Kalau korang respon, korang akan rasa korang belajar. Kalau tak faham, tanya. Cikgu tak faham. Kalau malu, PM saya. Cikgu tak faham. Ulang balik. Bagi tahu. Sebab kalau tak, korang dah alami. Setahun beronline, banyak online berbanding dengan bersemuka. Macam mana result korang? Okay. Jadi tolong respon ya. Saya nak tajuk ni full mark. Tak boleh sikit. Kena full mark. Okay, jadi macam tu. So you kena tengok dia punya perkataan dia gunakan apa. Kalau macam ni, kat sini cikgu tak ada perkataan kurang, tak ada perkataan lebih. Jadi awak tengok, dia kata kat sini limit. Kan jumlah kos penghasilan terhad. Terhad, limit dia 48,000. Jadi boleh ke lebih 48,000? Tak boleh. Maka kita akan guna tanda kurang dan sama dengan. Kenapa dia sama dengan? Dia limit 48,000. Bermakna 48,000 masih dibenarkan. Boleh? Okey, next. Lepas tu dia kata, jumlah bilangan sofa yang boleh dihasilkan oleh syarikat itu. Okey, pada satu minggu adalah sekurang-kurangnya. Okey, at least. So kat sini budak DLP yang penting you tengok perkataan ini. At least. At least sekurang-kurangnya. Bila sekurang-kurangnya, guna tanda kurang ke lebih? Lebih. Lebih. Jadi yang kedua kita buat P tambah
Q. Okey, sekurang-kurangnya at least. So kita guna lebih besar sama dengan 15. Okey, dah 2 jawapan kita dapat. Soalan seterusnya, bilangan sofa P. Bilangan sofa P. Jadi kita tulislah P. Okey, bilangan sofa P, okey, yang dihasilkan dalam 1 minggu tidak lebih. Perkataan dasar lebih. Ada pengganggu tidak? Jadi kita guna tanda apa? Tidak lebih, not more than. Apa dia? Apa dia? Kurang. Ya, kurang sama dengan. Kurang sama dengan. Ya, 2 kali bilangan sofa Q. Twice the number of model Q. Jadi 2Q. Settle 3. Okey, kita tengok soalan. Syarikat itu menghasilkan X sofa P. Bermakna semua P kita kena tukar dengan X. Okey, semua P kita kena tukar dengan X. Satu cara, kamu baca dulu soalan, tengok dulu P tu dia ubah huruf apa? P adalah X, Q adalah Y. Lepas tu awak pun akan buat sini, tukarkan X dengan Y. Ini pun sama, X dengan Y. Macam tadi saya buat dulu, barulah saya tengok. Pun boleh. Sekiranya kamu kekalkan dengan PQ tanpa kamu ubah X, Y. Full mark, markah dia ialah 10. Bila kamu tiga-tiga persamaan ini, kamu guna PQ. Walaupun semua betul, sepatutnya dekat sini markah kamu 1 markah, sini 1 markah, sini 1 markah. Tapi sekiranya kamu gunakan PQ, dia akan SS minus 1. Maksudnya, markah kamu akan ditolak 1. Jadi sepatutnya 3 markah, tinggal 2 markah. Bukan itu saja. Bila kamu dekat sini betul, you punya persamaan bawah buat graf semua biasanya betul. Sepatutnya kat bawah ada 7 markah lagi. Tetapi oleh kerana atas ni tadi sepatutnya dapat 3, tapi kamu cuma dapat 2. Kamu tak dapat full mark. Markah kat bawah akan ditolak lagi 1. Bermakna kalau atas dah kurang 1, bawah walaupun betul, kamu akan tolak 1, jadi tinggallah 8/10. Kat sinilah ruginya. Sebab ramai pelajar memang lupa untuk ubah kepada X, Y. Clear? Boleh? Boleh. Okey, jadi kat sini 3 markah. Saya tak nak pergi ke step seterusnya. Kita tengok lagi satu soalan. Okey. Siapa tak okey bagi tahu ya. Tolong ubah diri awak. Okey, kita tengok sini. Nak cuba atau nak saya terang satu lagi soalan? Tolong respon. Sekejap, ada tak yang PM saya? Sumaya okey? Jasmine okey? Jasmine? Okey, cikgu. Okey, Sumaya? Zaim tak okey, cikgu. Zaim tak okey. Okey. Zaim tak okey, Zaim nak yang Cikgu saya dengar ke? dengar. Dengar ke? Dengar. Tak? Okey, cikgu. Okey. Saya dengar dah. Okey, Zaim nak saya terangkan lagi yang tadi atau soalan yang ini pula, Zaim? Zaim, kau kat mana tu? Yang ni pula lah. Yang ni pula. Kau kat mana tu? Kat tepi jalan Terdengar pula suara motor ya. Tak apa Zaim. Di mana itulah dia kelebihan online kan. Di mana pun janji bersedia. Boleh je join kelas. Kan. Saya pun tengok status kawan saya buat kelas dalam kereta. Kan. Okey, jadi itu antara pengorbanan. Itu kenangan. Kan. Okey.
Lepas tu tiba-tiba cikgu tahulah pula. Aduh, kata kan. Okey. Sebab tu dia tak nak buka mic. Kan. Nanti kau tak dengar lah tiba-tiba kat shopping complex ke kan. Okey, jangan dekat wayang sudah. Okey. Sebuah universiti ingin Haikal, okey Haikal, sepintar. Haikal? Okey, cikgu. Okey. Okey, sebuah universiti ingin mengadakan satu kursus untuk X orang mahasiswa. Dia dah senang dah. Dia dah bagi dalam huruf X. X dia dah bagi tahu untuk jurusan perubatan. Siapa nak jadi doktor? Okey, kemudian nak jadi doktor, ingat dia pointer awak masa matrikulasi ataupun masa asasi. Nak jadi doktor kena 3.9 ke atas. Itu pun ramai yang tak dapat pun. Sebab ramai yang 4 flat yang minta doktor. Okey. Okey, dan Y orang mahasiswa jurusan pergigian. Kursus ini diadakan berdasarkan kekangan berikut. Kita dah tahu dah. Jadi kita ada dua, kita ada X dan ada Y di mana X pasal perubatan. Y pasal gigi. Saya buat U lah senang perubatan. Dan Y pasal pergigian. Saya buat G. Jadi nanti cerita tu sebab dia tak sebut XY. Biasanya dia cerita pasal perubatan dan pergigian. So kita akan tukarkan di sini. Dia kata jumlah bilangan mahasiswa sekurang-kurang 30. Mahasiswa kita terdiri daripada apa? Iaitu perubatan X. Pergigian adalah Y. X tambah Y. Ayat dia sekurang-kurangnya. At least. Maka kita guna tanda apa Zaim? Zaim? On je mic. Tak apa. Dengan bunyi motor ke lori pun tak apa. Sekurang-kurangnya, kalau sekurang-kurangnya maksudnya kena paling kurang tu jadi maksudnya lebih besar. Ya. Dia gini je. Kau ingat kata dasarnya kurang. Ada perkataan se. So terbaliklah. Guna lebih besar. Ada tanda sama dengan. Kalau ayat dia kurang daripada, tak ada apa-apa imbuhan, tak ada apa-apa pengacau. So gunalah kurang. Lebih daripada, gunalah lebih. Tapi kalau ada sekurang-kurang, tidak kurang, ada perkataan pengganggu dekat situ, maka kita akan guna tanda terbalik daripada kata dasar tadi. Okay? So, sekurang-kurang, kata dasarnya kurang. Maka kita guna lebih besar sama dengan 30. Satu markah. Bilangan mahasiswa jurusan perubatan. Perubatan apa? X. Tidak lebih. Not more than. More than. Ayat dia. Lebih. Ayat perkataan asalnya. Tapi ada perkataan tidak. Ada perkataan not dekat sini. Asalnya lebih. Asalnya more than. Maka kita guna tanda kurang sama dengan. Faham? Okay, sebab dia kata tidak lebih. Okay, not more than. Maka kita guna tanda kurang sama dengan. Daripada 3 kali. Okay, more than 3 times. 3 kali. 3 kali. 3 apa? 3 Y. Okay, sad Alamak. Okay. Okay, try nombor 3 tu. Try. Cuba jap nombor 3 jap.
Sekejap ya. Okey, dapat? Dapat tak? Ada yang nak cuba? Ada tak yang nak cuba? Cikgu. Ya, ya. 100x tambah 80y lebih kecil atau sama dengan 6,000. Kat sini, apa dia? Kau kata apa? 100x tambah 80y 80y. lebih kecil atau sama dengan 6,000. Okey, kita tengok. 6,000. Okey, kita tengok Peruntukan maksimum. Maksimum paling banyak. Guna tanda kurang sama dengan. Yes, good. 6,000, betul. 100 mahasiswa perubatan. Yes, good. 100x 80y. Pandai dah. Okey, nampak? Jadi dekat sini ramai pelajar akan tanya, cikgu, perlu tak nak permudahkan? Okey, sebenarnya nak permudahkan boleh. Nak permudahkan boleh. Tapi bagi saya tak payah pun tak apa. Sebab saya takut ada yang tersilap nak mudahkan. Jadi kalau kamu silap permudahkan persamaan kamu, nanti kamu akan silap. Macam tu. Jadi kita tak payah nak permudahkan pun tak apa. Faham? Boleh? Okey, setakat ni ada lagi siapa yang tak faham? Ada soalan? Tanya. Kena pastikan okey. Kena pastikan okey. Cepat. Ada lagi nak tanya? Tak ada? Semua dah okey? Tadi Zaim yang tak okey kan? Zaim dah okey. So kita cuba satu lagi soalan. Sebelum saya tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Okey, cuba buat nombor 3. Cuba buat. Jangan tak buat. Okey? Okey, siapa dah terus bagi saya jawapan. Jangan senyap je.
Alhamdulillah dia nak cuba dah. Okey. Okey, berapa ni? Okey. Okey, good. Yang pertama betul. Okey, kemudian. Okey. Tidak lebih, kurang. Betul. Bilangan pelajar A, X. Okey, mesti melebihi. Kat sini Zaim tengok yang ketiga ayat dia. Bilangan pelajar A tu X kan? Mesti melebihi. Mesti melebihi bilangan. Tapi Zaim guna tanda apa? Zaim. Dia kata mesti melebihi. Mesti melebihi. Jadi dia terbalik tak ayat dia? Perkataan dasar dia lebih kan? Ada perkataan kat situ pengganggu. Tapi pengganggu dia perkataan dia mesti. Zaim bagi saya mesti lebih daripada 2,000. Kau nak bagi saya berapa Zaim? 2001. Jadi lebih ke kurang? Lep. Kan korang kalau bila sebut duit je baru kau faham kan? Lebih RM2,000 Zaim. Zaim mau bagi lebih dia sebab saya kata lebih daripada 2,000 kan. Jadi Zaim kata kedekut bagi saya 2,001 kan. Kalau saya kata kurang dari 2,000 Zaim bagi saya RM1. Faham tak? Tapi betul tak? Kalau saya kata bagi saya kurang 2,000, Zaim nak bagi RM1. Boleh tak? Boleh. 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 Kalau saya kata lebih 2,000, memang Zaim bagi 2,000 RM1. Cukup lah dia kata lebih juga kan. Kat situ maksudnya dia faham dan dia juga kedekut. Okay. Okay, so jawapan kat sini Zaim bagi X tambah Y kurang sama dengan 90. Yang kedua X kurang sama dengan 2Y. Yang ketiga kat sini jadi X dia terbaliklah sini. Sepatutnya ini X tambah dengan 10. Betul tak ketiga-tiga ni? Okey, betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Okey, sekejap Sebenarnya saya cuma nak kena tengok sampai habis. Saya tak kata Zaim punya kata tadi betul-betul salah. Saya tak kata yang ini betul. Kita tengok ayat. Bilangan pelajar, okey, untuk package A, betul X, mesti melebihi, okey, pelajar untuk package S sebanyak, selebih-lebihnya, paling banyak. Jadi, sebenarnya apa yang Zaim buat dah betul. Sebenarnya dekat sini salah. Nampak? Jadi, saya nak awak tahu jangan terus bagi jawapan dekat sini. Faham tak? Jadi kat sini, perkataan ini bukan menentukan lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar, lebih kecil ditentukan di sini. Di bawah ni. Selebih-lebihnya. Maksudnya paling banyak. Maka saya guna tanda kurang sama dengan. So yang Zaim buat betul. Faham? Faham? Jadi saya nak tunjuk dekat kamu, jangan cepat baca dari sini terus jawab. Okey. Lagi satu lagi cara, satu lagi cara, awak tengok gini. Tengok ayat dia bilangan pelajar untuk package A. Package A adalah X. Melebihi. X lebih. Siapa yang besar? X ke Y? X melebihi. A melebihi. Siapa yang besar? A ke S? A. Jadi yang besar tolak kecil. Jadi kalau dia kata bilangan pelajar A adalah X. Melebihi. So itu kita... A tu Y. AY Oh, astaghfirullahaladzim. Oh, silap lah Zaim punya ni. AY Raja kat sini salah ke ni? Sini betul lah kan? Ini betul Ini tak ada masalah. Okay. So, A to Y. Jadi, Y tolak X. Sebab dia yang lebih besar. Jadi kat sini, sebab tu kat sini kan, seelok-eloknya tadi macam saya buat tadi S kita ubah. S ialah you punya X.
A, you punya Y. Ni semuanya kena betul. Kalau tak nanti tersilap tu habis salah. Jadi kat sini dia kata bilangan pelajar A mesti melebihi. Jadi Y tolak X. Jadi tanda tu menggunakan yang ini. Selebih-lebihnya. Maka kurang sama dengan 10. Ataupun buat Y. Ada juga yang buat macam ni pun boleh. Tapi kalau saya lagi suka yang ini. Sebab bagi saya lebih nak faham. Sebab dia kata A mesti lebih. Jadi kalau A tu ialah Y, dia lebih, maka dia tolak yang kecil. Y tolak X. Ayatnya kat sini selebih-lebih. Guna tanda kurang sama dengan. Faham? Boleh? Ada soalan? Boleh? Okey, kita tengok soalan yang keempat. Keluarkan persamaan dia. Okey, cuba buat. Dia ada ratio dekat sini. Ada orang baru masuk. Dah, yang baru masuk boleh masuk dah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya dapat dibebaskan. Okey, dapat tak? Okey tak?
Okey, dapat tak? Tak ada orang nak hantar kat saya? Akram? Jasmine? Sedihnya saya korang tak bercakap. Okey, Nabila. Okey. Okey. Jadi kat sini kalau awak tengok dia dah bagi dalam jadual ya. Okey, sekejap. Nabila dah hantar. Orang lain? Sebab kat sini saya kena tunjuk dekat kamu pasal ratio dekat sini. Nisbah. Biasanya pelajar akan silap dekat yang sini. Okey, sorry. Okey. Okey, Nabila dah hantar. Yang nisbah tu nanti saya tunjuk Okey. Masing-masing. Okey, 30, 30, 40, 30. Okey. Jadi kat sini saya nampak memang dekat bahagian nisbah yang perlu saya terangkan. Okey, lagi-lagi. Siapa? Sekejap ya. Cepat lagi. Okey. Okey. Okey, Akram. Lagi ada lagi nak hantar? Okey. Haikal, tolong hantar Haikal. Kat saya Haikal, saya nak tengok. Haikal. Saya tak tahu macam nak buat nisbah tu, cikgu. Okey, nisbah je Yang first and second boleh Boleh. Okey. Tengok sini. Jadi dia kata sebuah kedai bakery menghasilkan X buah roti jenis L. So kat sini kita tukarkan X, kat sini kita buat Y. Macam tu. Okey. Then dia kata penghasilan roti melibatkan dua proses. Okey, iaitu kat sini mengadun dan membakar. Okey. Jadi kita tengok ayat dia. Jumlah masa mengadun. So mengadun yang ini. Okey, kedua-dua jenis tidak lebih. Okey. So kat sini saya tengok tadi masing-masing betul lah. 30X tambah 30Y. Ayat dia tidak lebih. Dekat sini tidak lebih, not more. Okey, tidak lebih, maka kita guna tanda kurang sama dengan berapa, iaitu 540. Kamu kena tengok, kadang-kadang soalan dekat sini minit, dekat sini jam. Jadi hati-hati. So kat sini minit, dekat sini minit, selamat. So kita ambil 540. Kadang-kadang unit tak sama. Kalau unit tak sama, pastikan kena ubah jadi unit yang sama. Jumlah masa membakar. Membakar apa dia? 40. 40X tambah 30Y. Okey, sekurang-kurang maka lebih besar sama dengan 480 minit. Okey. Then you tengok dekat nisbah. Dekat nisbah ni apa yang kena buat? Nisbah bilangan roti L. Okey, L ialah X. Okey. Kepada M iaitu Y. Dia buat 1:2. Okey. Jadi dekat sini, you tengok X nisbah Y, 1:2. X ratio to Y, 1:2. Apa yang kena buat? You silangkan. You silang macam ni. Dia jadi 2X dengan Y. Tanda apa kita nak guna dekat sini? Dia kata kat sini tidak kurang. Not less than.
tidak kurang, maka guna lebih besar sama dengan. Ramai pelajar akan buat X. Ramai pelajar dia terus saja buatkan kat situ. Okey, sekejap. Okey, ni saya cek ada tak yang betul. Okey. Ramai dia biarkan macam ni je. Ni tak boleh. Jadi ingat bila you tukar X, Y, 1, 2 sebab dia letak 1, 2. Ataupun nak tahu macam mana boleh Cikgu Sukati je silangkan. Dia sebenarnya macam ni. X per Y sama dengan 1 per 2. So you darab silang. Maka you dapat 2X sama dengan Y. Tapi kita tak boleh guna tanda sama dengan sebab dia bukan persamaan. Dia bukan equation. Tapi dia adalah inequalities ataupun ketaksamaan. Jadi kat mana ayat dia? Ayat dia tidak kurang. Not less than. Maka kita guna tanda lebih besar sama dengan. Clear? Nampak tak? Boleh? Okey tak? Boleh. Okey. Jadi kat situ. So Akram terbalik tanda kan? Akram kan? Yang lain tadi dia bagi terus silap lah. Akram tu cuma terbalik tanda. Faiz, engkau tak jawab Faiz? Dah berjaya dengan cemerlang Faiz? Kristina? Kristina? Kristina tak ada dah? Aduh. Inilah dia yang bahayanya online. Sebenarnya online tak ada masalah kalau awak boleh buat betul-betul. Kalau awak fokus betul-betul sebab semua orang online. Jadi awak tak boleh awak tanya. Jadi masalahnya bila saya tanya awak senyap. Lepas tu nanti korang kata line tak okey. Bila main game okey lah pula. Kan? Bila buat TikTok story semua okey pula. Okey, try soalan nombor 5. Saya kena suruh awak try. Kalau tak nanti awak lagilah duduk diam tengok saya buat. Okey, buat nombor 5. Okey.
Okey. Okey, go Akram. Lagi. Ai, siapa baru masuk ni? Fazudin, baru bangun tidur ke? Tadi ada saudara datang. Waduh. Lambat. Saudara datang jadi kau jadi ni penyambut tetamu ya. Bersabar je lah. Sorry cikgu. Okey, tak apa, nanti tengok balik ni. Saya tengah bincang ni. Ini sebenarnya dia macam maths tau. Maths semasa form 4 ada pun Hanin. Saya teringat kau Hanin. Cuma tak tersebut nama. Nasib ada rupanya ya. Tulisan besarnya. Sabar je aku tengok korang ni. Okay, good. Alhamdulillah. Okay, good. Okay. Okay, ada lagi tak yang nak hantar? Okay. Alhamdulillah, ramai yang hantar. So, kita tengok dekat sini. Okay, sebuah kilang menghasilkan X boneka A. Jadi, bila ayat macam tu kadang-kadang kita susah lupa tau. So, buat A adalah X, B adalah Y. Macam tu. Kemudian, dia kata kat sini keuntungan satu boneka model A ialah 15. Keuntungan A 15. Keluarkan macam tu.
Okey, B ialah 12. Ni cerita pasal apa? Untung. Okey, keuntungan. Kemudian dia kata penghasilan sebulan 2 model, okey, berdasarkan ini. Jumlah. Okey, jumlah boneka dekat sini. Alhamdulillah. Lepas tu kat sini dia kata bonekanya terdiri pada X dan Y. Ayat dia kat sini tidak lebih, not more. Jadi yang pertama adalah X tambah Y kurang sama dengan 500. Okey, good. Masing-masing betul. Bilangan boneka model A. A apa? X. Kita buat X. Okey, dia kata yang dihasilkan selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya. Paling banyaklah. Selebih-lebihnya maka kita guna tanda kurang. 3 kali. So kat sini 3Y. Okey Jasmine, check balik yang nombor 2 Jadi X kurang sama dengan 3Y. Sebab ayat dia kat sini bilangan boneka model A. A ialah X. Yang dihasilkan selebih-lebihnya. At most. So kita kena guna kurang sama dengan 3 kali Y. Jumlah keuntungan. Keuntungan so kita ambil 15X tambah 12Y. Keuntungan. Kat sini dia kata jumlah keuntungan minimum. Minimum ialah kecil. Guna lebih besar sama dengan. Dia akan terbalik. Tanda yang ikut ayat yang kita boleh gunakan sebagai dia punya tanda tu. Kalau dia kata kurang. Kalau dia kata lebih. Tu kamu ikut je. Kalau dia kata kurang. Kurang daripada, gunalah kurang. Lebih, gunalah lebih. Tapi kalau dia kata tidak kurang, tidak lebih, maksimum, minimum, itu kena terbalik. Maksudnya terbalik apa? Dia kata minimum paling sikit. Jadi kita guna tanda lebih besar sama dengan 4,200. Okey? Jadi ramai yang dah hantar tapi ada yang silap-silap sikit. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey, alhamdulillah. Bagus. Okey, kita nak tengok lagi sekejap ya. Kita tengok pada soalan. Ada soalan yang kalau kamu tengok lagi tadi kan, dia letak 1, 2, 3 macam ni kan. 1, 2, 3. Ada juga ayat yang dia cerita panjang-panjang. Dia tak letak nombor 1, 2, 3. Ke mana? Yes, you tengok soalan nombor 8. Nampak tak? Dalam ni, awak boleh keluarkan 3 terus ketak samaan. Okey, buat nombor 8. Cubakan korang meriah sikit kelas. Kalau budak form 5 tu kan, meriah tau. Bercakap, ya cikgu. Macam tu. Sedap sikit. Ni aku rasa, Haikal, sepintar pun senyap je ke Haikal kalau kelas? Kau ni Haikal cakap lah tak. Aduh.
Cikgu, soalan tadi kan. Ha? Saya salah nombor 1. Yang tadi? Hmm. Sekejap. Nombor 1. Yang ini? Saya buat kurang saja. Saya buat kurang. Sebab itu Tak tidak boleh. lebih. Boleh. Dia kata tidak lebih. Ada perkataan tidak dekat situ. Mesti ada tanda sama dengan. Yang tak ada tanda sama dengan, kalau dia kata kurang. More than, less than. Itu tak ada tanda sama dengan. Yang lain akan ada tanda sama dengan dan terbalik daripada maksud yang disampaikan. Apa maksud saya? Dia katakan tidak lebih. Perkataannya lebih kan? Tapi ada perkataan tidak. So kita guna tanda kurang dan letak sama dengan. Tidak kurang. Perkataan dia kurang. Kita guna lebih, letak sama dengan. Maksimum. Kita guna kurang, letak tanda sama dengan. Faham? Okey. Dia yang kamu tak letak tanda sama dengan bila dia kata more than, less than. Itu je. Itu ikut ayat. More than, lebih besar. Less than, kurang. Tapi kalau dia kata not more, at least, at most kan. Dia ada kacau-kacau ayat kat situ. So guna tanda yang terbalik dan letak tanda sama dengan. Clear? Clear, cikgu. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 8. Siapa dah siap nombor 8 boleh bagi tahu. Okey. Okey, dah ada hantar. Haikal hantar, Haikal. Kurang, lebih besar. Okey, good. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Hantar WhatsApp ke Telegram, cikgu? WhatsApp boleh. Telegram boleh, tak kisah. Bagi tahu ni tadi dia orang banyak hantar ke WhatsApp. Kalau hantar Telegram pun boleh, saya akan tengok. Okey, dia tak akan jadi tanda sama dengan Dia tak akan ada tanda sama dengan. Mesti guna lebih besar atau lebih kecil. Kalau hantar Telegram
Hantar Telegram pun tak apa. Mana-mana boleh. Nak masuk dalam grup Telegram tu pun boleh. Okay, ada lagi? Siapa lagi nak hantar, Hanin? Dah settle, Hanin? Kejap cikgu, kejap. Liana ada tak? Liana. Hanin, jiran kau. Liana, tak ada? Ada cikgu, ada. Ada. Okey, Liana hantar, Liana. Okey, kejap lagi. Hantar. Ini antara tajuk yang mudah. Kalau yang ini korang tak boleh kuasai, ya Allah, lepas ni tajuk mencabar kau. Tak tidur nanti tahu kau tengok tajuk lepas-lepas ni. Saya nak sentuh tajuk-tajuk yang mudah dulu. InsyaAllah tajuk ni kita akan habis 2 kelas. Tapi dengan syarat, soalan yang saya bagi ni, ni kita dah bincang. Lepas ni kita buat graf. Korang mesti habiskan. Sebab saya akan cuba cover hari ni dan esok untuk tajuk ini. Dan korang habiskan, insyaAllah tak ada masalah untuk korang dapat 10 markah untuk tajuk ini. Lepas tu, habis tajuk ni, saya akan pergi tajuk yang mudah dulu. Sebab tak semua tajuk boleh diterangkan dekat online dengan mudah. Okey. Nanti kita bincangkan. Hashtag saya tak pasti. Nanti SPM pun hantar gitu juga Hashtag doakan saya lulus gitu. Okey. Cantik-cantik macam-macam. Okey. Okey. Dah ramai dah. Dan banyak dah juga kesilapan saya nampak. Okey, tengok betul-betul. Dia kata sebuah kilang menyediakan X bus. X untuk bus. Y untuk van. Tuliskan macam ni ya. Takut silap. Okey, untuk pengangkutan 480 orang pekerjanya. Okey, sebuah bas boleh membawa 40 pekerja. Bas boleh bawa 40 pekerja, manakala van boleh bawa 12 pekerja. Kos pengangkutan. Okey, ini bilangan orang. Pekerja dia. Kemudian kos pengangkutan. Kos dia. Kos pengangkutan untuk bas adalah RM200 dan van adalah RM100. Okey, jumlah kos pengangkutan untuk sehari tidak melebihi RM3,000. Jadi dekat sini dah ada dah cerita dah sebenarnya. Okey. Dia kata bilangan bas yang digunakan. Jadi kat sini kalau tadi dia ada 1, 2, 3, kali ni tak ada. Jadi kita tengok. Saya baca balik dekat sini sebuah kilang menyediakan X bas dan Y van. Pengangkutan 40 orang. Okey, jadi yang pertama ialah pasal bilangan orang. Iaitu 40X tambah 12Y yang melibatkan bilangan pekerja yang boleh dia bawa. Bilangan pekerja ada berapa orang? 480. Jadi bila 480, maka dekat sini kita akan ambil kurang sama dengan 480. Okey, jadi kat sini ada juga yang salah untuk yang pertama. Tapi kebanyakan yang dah hantar ni yang pertama betul. Kebanyakannya betul tapi ada yang salah.
Ceklah sendiri, saya tak nak sebut nama. Ada yang salah Ada yang buat X tambah Y. Ada yang buat Y saja. Jadi kat sini yang pertama pasal bilangan pekerja yang dia bawa. Okey, jadi masing-masing cek balik, dah tahu sendiri mana silap. Sebab biasanya kalau yang dalam ayat macam ni memang ramai yang akan tersilap. Awak ingat salah yang ini habis. Habis awak punya yang bawah-bawah nanti. Okey, kemudian dia kata apa? Kat sini kos pengangkutan. Kos pengangkutan. Jadi yang kedua pasal kos pengangkutan. 200 untuk X tambah 100 untuk Y. Okey, jadi dia kata tidak melebihi. Tidak lebih maka guna kurang sama dengan 3,000. Macam tu. Okey. Liana guna soalan mana ni Liana hantar saya ni? Okey, itu yang kedua. Apa yang ketiga? Tengok dekat sini. Ayat dia, jumlah kos pengangkutan untuk sehari. Bilangan bas. Bilangan bas. Apa bas? Bas adalah X. Bilangan bas iaitu X yang digunakan mesti sekurang-kurang maka lebih besar sama dengan. Okey, sekurang-kurangnya sama dengan bilangan van. Jadi X lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan Y. Macam tu. Okey? Faham? Faham. Boleh Jadi keluarlah 3 kat sini. Ramai yang salah kan? Saya rasa macam tak ada yang full mark je. Ke ada yang saya... Betul semua. Betul. Siapa tu? Aikal betul lah. Aikal hantar kat mana? Aikal hantar Telegram. Okey. Bagus. Nampak Boleh. Jadi awak tengok dalam soalan-soalan yang kita dah bincang ni tadi, bila soalan nombor 8 ni agak mencabar. Kan sebabnya awak tak nampak mana 1, 2, 3. Okey, kita cuba lagi. Dah mula nampak boleh buat dan masih ada juga yang tak gerak, tak boleh buat. Jadi kita tengok. Okey, kita tengok soalan nombor 9. Masih bentuk yang sama di mana you kena keluarkan ayat-ayat yang ada dalam tu. Okey, nombor 9.
Cakap. Cikgu, Ya, apa masuk model cikgu? masuk modal. Okey. Yang mana ni? Sini, sebuah koperasi membeli 2 jenama beg A dan B dari seorang pemborong masing-masing dengan harga 12, 18. Jadi kita keluarkan dekat sini. Kita ada A, Okey, kita ada A dengan B. Okey, sini ada A, kita ada B. Okey, dia cerita pasal harga, kita keluarkan dulu. So, harganya kat sini, harganya ialah 12, ini adalah RM8. Okey, bilangan beg jenama A adalah, so kita tengok A. Kat sini, so dia ada, dah bagi ayat dah. So, kita kena tengok dulu. A tu diubah kepada huruf apa? Okey. Sebab kat sini kita kena tahu A tu X ke Y ke. Ayat kat atas ni tak ada. You tengok kat bawah cari. Mana dia? Sekejap. Koperasi hanya mempunyai, okey. A ni masih A dengan B. Ni. Diberi koperasi itu menjual X A. Jadi, semua pasal A akan ubah kepada X, semua pasal B akan ubah kepada Y. Jadi, kita tengok ayat pertama dekat sini adalah harga. RM12 dan RM8. Bilangan beg jenama A, ni yang pertama lah. Kat atas ni baru cerita pasal harga kan? Tapi kita tak tahu jumlahnya berapa. Maksudnya daripada beg X dengan Y tu jumlahnya berapa. So kita biarkan dulu. Yang pertama yang boleh kita keluarkan ini. Bilangan beg jenama A. Beg jenama A tu ialah X. So keluarkan. Yang pertama X. Okey. Bilangan jenama A adalah sekurang-kurangnya. Okay, the number of brand A bag is at least. Sekurang-kurang maka saya guna tanda lebih besar sama dengan 1/3. Jadi 1/3 Y. Itu yang pertama. So habis dah pasal ini. Kemudian yang seterusnya, koperasi itu hanya mempunyai modal RM6,000. Modal iaitu cerita pasal kos tadilah. Pasal kos sebab dia kata kat sini ni RM12. Jadi yang kedua kita akan gunakan 12X tambah 8Y. Jadi kalau dia kata dia ada modal RM6,000, kamu kena guna tanda kurang ke sama lebih? Kurang. Ya, kurang sama dengan RM6,000. Macam tu. Koperasi itu ingin menjual beg jenama A dan B masing-masing dengan harga RM20 dan RM12 satu beg, serta mendapat jumlah keuntungan. Dekat sini yang pelajar akan tersilap. Dia kata dia nak jual RM12. RM20. Bermakna dia cerita pasal keuntungan kan? Okay, dia beli beg A RM12. Dia jual RM20. So keuntungan kita berapa? RM8. Ya, kat sini 8X tambah. Kat sini dia beli 8, dia jual 12. So dekat sini ialah 4Y. Tidak kurang. Tidak kurang. So yang di LP dia kata not less than. Tidak kurang maka guna lebih besar sama dengan 2,400. Faham? Faham. Jadi dekat sini ramailah pelajar akan tersilap. Jadi kat sini apa yang baru ni ada dalam bentuk pecahan. Tadi mula-mula saya tunjuk kamu yang bentuk biasa, bentuk jadual, ada nisbah. Okey, kemudian ayat yang panjang-panjang ni. Lepas tu ada pecahan. Dekat sini dia cerita pasal keuntungan. Jadi kesilapan pelajar buat memang akan buat 20X tambah 12Y. Sedangkan dekat sini cerita pasal keuntungan. Boleh? Okey. Okey tak? Oh yo, mana manusia dia? Boleh. Okey, last soalan nombor 10. Keluarkan dia punya constraint dia sebelum kita buat graf.
Dah? Dah? Belum. Okey. Okay, lepas ni ready kertas graf ya. Kita buat graf. Nabila, Najwan online ke? Atau dah balik ni? Dia boleh masuk U tapi dia tak nak. Macam mana? Sebab dia kata kalau kat U online. Oh, sepatutnya boleh boleh balik. masuk. Boleh, tapi kalau balik pun online. So dia kata baik duduk Yelah, rumah. betul lah. Oh, maksudnya dia orang still online lagi lah. Yelah, nanti kalau tak dia sibuk, dia cakap dengan sampai mak. Sampai? Sampai bila? 5 kot. Tak tahu. Yelah, nanti kalau tak, mak tak ada Sampai line. SEM 5. Ya, nanti kalau tak dia sibuk, mak tak ada line. Lagi Mak satu. nak makan, susah. Baiklah duduk rumah. Duduk rumah tu dia online, dia join kelas ke tak? Lagi satu cikgu dia tak reti nak duduk. Tak reti nak duduk? Dia Kat rumah tu dia online sungguh-sungguh tak? Kalau online pun tak. Oh tak, Dia cakap dengan test. dia. Cakap dengan dia. Kalau ada test baru dia Cakap dengan dia. Memang belajar tu baru macam dia tu. rajin. Cakap dengan dia, belajar tu memang macam tu. Tak payah bersungguh kan. Cakap dengan dia, kau lepak-lepak je. Nanti dapatlah dia kan. Dapatlah pakai selempang pink tu. Tahu, cakap dengan dia tahu. Tu tak bersyukur. Dia dah tak pakai tongkat lah cikgu. Tak apa? Apa dia? Apa Nabila? Dia dah tak pakai tongkat. Itulah orang dah bersyukur sangat. Allah dah bagi. Dah sihat kan. Jadi dia macam tu lah. Dia pergi main-main, lepak-lepak. Nanti dia cemerlang lah cakap dengan dia. Tahu? Nanti cemerlang. Manalah saya punya kertas graf hilang ni. Nanti memang cemerlang cakap dengan dia. Tahu? Tak bersyukur tu lah kan. Jadi lepas ni cemerlang. Buat cakap dengan dia. Umi kata jangan belajar rajin-rajin. Kalau esok kata ada test barulah buka buku. Alah online je. Tanyalah kawan jawapan. Macam tu tahu. Okey cikgu. Tahu. Pesan dekat dia. Untuk cemerlang, lepak-lepak lah je. Mana kertas graf saya ni? Allahuakbar. Tak ada pula kertas graf ni. Dah siap dah? Saat saya cari kertas graf. Saya nak cek kertas graf sekejap. Siapa nak bagi jawapan? Cepat. Siapa nak bagi jawapan? Ada tak? Alu. Ya, cikgu. Siapa nak bagi jawapan? Nombor 10. Dah hantar dah? Ke dah dihantar? Cepat. Saya nak buat graf. Ada yang hantar ke? Dah, cikgu. Dah, sekejap. Saya nak masukkan kertas graf di sini dulu. Okey, nombor 3. Yo. Sekejap ya. Okey. Apa jawapan? Kita tengok sekejap. Okey, nombor 10.
Okey, ada yang dah hantar. Okey. Tidak lebih. Okey. Betul. Okey, yang kedua jumlah. Okey. 2 kali. Okey. Okey, jawapan yang pertama. Okey, ada yang dah hantar dah, betul. Alhamdulillah, tahniah. Okey. Atira. Okey. Okey. Okey, kita tengok jawapan. Ramai dah hantar. Bagus. Tahniah. Okey, dia kata sebuah kilang mengeluarkan 2 jenis pen. Okey, kat Superfine dengan Supergrip. Dengan menggunakan P dengan Q. Okey, dekat sini P 10 minit. So ada P, ada Q. P 10 minit. Okey. Dan kemudian satu lagi, P memerlukan 10 minit untuk menghasilkan Superfine dan 6 minit. 6 minit untuk Supergrip. Okey, kemudian dia kata mesin Q memerlukan 3 minit. 3 minit. Okey. Kemudian untuk menghasilkan Superfine. Okey, dan 7 minit. Oh, sorry, terbalik. Sini 3, sini 7. Okey. Kemudian dia bagi dekat sini. Okey, dalam sehari kilang menghasilkan X. X Superfine. Superfine tadi apa? Iaitu P. So, sini X, sini you punya Y. Okey, jadi dia kata jumlah masa. Okey, P. Okey, digunakan tidak lebih. Untuk P, dia kata jumlah masa yang digunakan mesin dekat sini iaitu dia cerita pasal penggunaan mesin. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok, dia akan gunakan mesin kita adalah kejap. Betul tak? Sebuah kilang memerlukan 2 jenis pen dengan menggunakan okey. Bukan PQ PQ ni bukan pasal mesin dia. XY tu untuk Superfine dengan Supergrip, betul? Saya buat F, saya buat G. Betul. Okey. Jadi dekat sini dia kata mesin P memerlukan 10 minit. Yang inilah. Jadi dia cerita pasal P. So kita akan gunakan yang pertama adalah 10X tambah 6Y. Okey, tidak lebih. Maka kurang sama dengan 600. Okey, good. Okey, jumlah untuk Q. Okey, Q dia kata 210. 210 jadi 3X tambah 7Y. So, dia pun masih dalam minit, betul? Jadi kat sini oleh kerana dia kata sekurang-kurang, maka guna lebih besar sama dengan 210. Okey, bilangan Supergrip. Pen Supergrip. Supergrip ialah Y. Supergrip adalah Y. Tidak melebihi. Maka kita guna kurang sama dengan 2X. Macam tu. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Okey, bagus. Okey, so kita akan teruskan dengan buat satu graf. Okey, nanti saya tunjuk kamu satu graf. Lepas tu kamu boleh cuba buat untuk graf yang lain supaya besok kita boleh jawab soalan yang seterusnya apa yang perlu kita tengok. Okey. Jadi untuk hari ni kita dah tengok dah 3 markah. Saya akan tunjuk satu je graf. Okey, mana dia? Okey, setakat ni okey, boleh? Kena okey tau, tak okey. Tak okey tak guna nak pergi dekat. Okey, good. Boleh. Okey. So kita tengok Kita buat. Tengok balik semula pada soalan pertama tadi. Soalan pertama kita ni ada 3 ketaksamaan. 1, 2, 3. 3 ketaksamaan ni kita nak buat pada graf. Okey, kita tengok ayat dekat sini. Dia gunakan skala apa? Menggunakan skala 2 cm 10 buah sofa pada kedua-dua paksi. Jadi, kita ambil kertas graf. Kita akan buat graf. Okey. Dia kata 2 cm 10. Okey. Okey. Jadi, kejap ya saya ni. You tengok graf kamu.
Saya terambil graf. Sekejap, saya ambil kita graf yang real punya. Sekejap. Sebab ada kita graf ni dia. So kalau yang real tu dia bentuk graf untuk soalan SPM punya kertas graf. Yang ni. Ni pun dia set ni pun dia tak masuk habis. Sekejap saya pilih yang supaya sama dengan kamu. Sebab kalau macam ni, kalau tengok dia ni yang halus-halus. Okey, biasanya sekejap saya tukar ambil graf. Kita ambil yang lembaga peperiksaan punya kertas. Pun dia bagi macam ni. Sekejap okey. Ni okey. Copy image. Okey, tapi sebab bila saya besarkan dia jadi blur tau. Awak ikut gerak graf awak sendiri Okey, tadi dia kata 2 cm 10 unit. Mana 2 cm? Ni, warna yang gelap pergi ke gelap ni 2 cm. Jadi terus buat. Okey, biasanya kita boleh gunakan dari tepi. Jadi maksudnya, you akan ambil pembaris, gariskan, paksi X, paksi Y. Okey, buat macam biasa, graf awak. So, gariskan. Okey. Okey, dia kata 2 cm 10 unit. So 2 cm 10 unit. So kosong tulis 10, 20, 30, 40, 5, 6, 7, 8. Awak tengok awak punya sampai berapa. Okey, semua orang buat dekat kertas graf masing-masing. Kena buat sama-sama dengan saya. Baru awak nampak apa yang kita nak buat sekarang. Okey. Semua ada kertas graf? Semua ada kertas graf? Ada. Okey, buat. 60, 70, 80, 90, 100. Ikutlah awak sampai berapa. Sebab saya rasa dia bukan sampai 90 hujung tu. Rasanya ada lagi. 110, 120. Okey. Ini awak punya kertas graf. Okey, tengok cara dia. Kita tengok ambil persamaan pertama. Okey, ingat ya. Awak punya kertas soalan, kertas graf memang ada dalam kertas soalan. Maksudnya dia dalam buku soalan tu memang dah ada kertas graf. Jadi, ruangan soalan ada kat bawah tu ruangan kosong untuk kamu conteng-conteng. Jangan conteng pada layan kertas graf. Faham? Jangan conteng pada layan kertas graf. Biasanya dia ada ruangan soalan, ada ruangan jawapan untuk kamu buat jalan kerja. Okey. Jadi yang pertama apa yang perlu kamu buat dekat sini ialah ambil persamaan pertama iaitu 600x tambah 600x tambah dengan 800y. Okey, saya gerakkan ni sekejap. Okey. Jadi persamaan di situ ialah 600x tambah 800y. Okey, kurang sama dengan 4800. Satu lagi kosong. Okey, apa yang perlu kamu nak buat? Tengok. Awak buat jadual, buat X, buat Y. Letak 1 kosong. 1 kosong. Satu lagi ambil apa-apa nilai yang sesuai. Tengok dekat bawah ni. Nilainya 0, 10, 20, 30, 40. Nak ambil mana? Sukati. Saya nasihatkan ambil yang berada di tengah. Ambil 40 ke, 50 ke, tak kisah. Okey, contoh saya ambil 40. Dia ada 2 cara ya. Ini cara pertama. Saya ambil X 40. Jadi, you tekan kalkulator. X kosong. Gantikan X ni dengan kosong. 600 darab kosong. Kosong, habis. Jadi, yang tinggal, ini awak boleh tekan kalkulator tapi saya tunjuk jalan kerja. 600 darab kosong, kosong. Maka yang tinggal ialah 800Y. 800Y kat sini 48,000. Jadi Y
kurang sama dengan 48,000 bahagi dengan 800. Awak tekan kalkulator lah. Ni saya tunjuk jalan kerja. Awak tak payahlah buat yang ini. Awak tekan je lah kalkulator, betul? Jadi dekat sini awak dapat berapa? 60. Bermakna di sini 60. Faham? Faham. Okey. Faham. Okey, satu lagi gantikan X-nya dengan 40. Gantikan X dengan 40, tekan kalkulator 600, sini 40. Tambah 800Y, sini 48,000. You dapat 800Y, saya tunjuk jalan kerja sebab saya tak ada tekan kalkulator ni. Awak tekanlah kalkulator. 48,000. Ini 600 darab 40. So ini you dapat 24,000 kan? So tolak 24, 1, 2, 3. So you dapat 800Y 24,000. Y 24,000 bagi dengan 800. So you dapat, tekan kalkulator, you dapat jawapan 30. Betul tak? Betul. Okey, so sini 30. Ingat ya, saya tunjuk jalan kerja sebab saya tak tekan kalkulator. Okey, kalau awak tekan kalkulator maksudnya mana kalkulator saya? Cek. Ada kat mana kalkulator? Ni. Cikgu, Ya. untuk nilai X tu memang boleh suka hati je. Ya, suka hati je. Suka hati je. Maksudnya ni tadi kan? Faham awak boleh cuba yang lain. Okey, awak cuba yang lain, nanti kita tengok garisan kita sama ke tidak. Okey, cuba. Contoh Contoh kita ambil 50. Okey, satu lagi ambil 50. Ni yang hijau ni optional, tak kisah. Dia 2 titik dah cukup dah sebab garis lurus. Tapi sekarang kita nak tengok kalau kita ambil kosong dengan 50. Seorang pelajar ambil kosong dengan 40, seorang pelajar ambil kosong dengan 50. Jawapannya sama ke tidak? Okey, kita tengok. 600 darab dengan 50. Buatlah. Ini sekali lagi saya tekankan, ini saya tunjuk sebab saya nak tunjuk betul-betul pengiraan. Sebenarnya kamu tekan kalkulator saja. So sini 800Y, 48,000 tolak dengan 30,000, sini adalah 18,000. So 18,000 bahagi dengan 800. Okey. Berapa dapat? 18,000. 1, 2, 3 bahagi 800. Dapat 22,5. Okey, dapat Y-nya di sini adalah 22,5. Nampak tak dekat sini perpuluhan? Okey. Jadi sebenarnya kalau dapat perpuluhan ni, cuba cari nombor yang lain. Tapi tak ada masalah pun. Perpuluhan tu kamu boleh cari je dekat awak punya graf ni. Okey, kita tengok. Kita punya titik 060. 060 maksudnya di mana? Okey. 060 di sini. 060 lepas tu kita tengok 40 30. 40 30 dekat sini. Okey, saya ambil pembaris dulu, saya gariskan dulu, nanti kita tengok kalau kita ambil yang nilai 50. So ini saya punya graf. Saya gariskan, ini graf saya. Cukup. Sekarang kita cek orang yang ambil nilai 50. 50 nampak tak? 50 ni. X 50 ni 22.5. Nampak tak? Sini 20. Sini 30. Kat sini kan 25. Tengah-tengah dia kan 22.5. Jadi pada pelajar yang ambil 50, dia akan guna titik ini. Jadi awak masih dapat garisan yang sama. Faham? Faham. Okey. Faham. Okey, satu lagi cara. Nak mudah. Satu lagi cara. Cara ini boleh digunakan. Cara yang saya tunjuk ni boleh digunakan untuk apa-apa juga soalan. Janji X ada nilai, Y ada nilai, C ada nilai. Kamu ambil satu titik X kosong, satu lagi X ambil yang sesuai. Sekiranya dia dapat nombor perpuluhan yang boleh dicari, gunakan. Kalau perpuluhan itu sukar untuk dicari, tukar nilai. Jangan ada perpuluhan. Okey? Itu satu cara.
Satu lagi cara, tolong tengok betul-betul. Satu lagi cara, cara ini kamu boleh gunakan bila mana syarat yang utama tadi. Ada X, ada Y, ada C. Yang ini boleh digunakan mana-mana pun janji persamaan. Okey, tengok. Saya ambil X, saya ambil Y. Cara ini mudah. Tengok, tapi dia tak boleh digunakan untuk sebarang soalan. Apa maksud sebarang soalan? Ada soalan yang tadi persamaannya dia bagi kamu, contohnya Y lebih besar sama dengan 2X. Soalan yang macam ni, dia ada X, ada Y. Dia tak ada dia punya C. Tak boleh guna cara yang saya nak tunjuk. Okey, cara yang saya nak tunjuk ni cara apa? Awak letak X kosong, awak letak Y kosong. Jadi cara dia kosongkan X. Kosongkan X kira dapat 60. Satu lagi kosongkan Y. Kosongkan Y. Bila you kosongkan Y, persamaannya adalah 600X, Y-nya kosong. Y-nya kosong kan? So sini ialah 48,000. Jadi X kamu 48 bagi 6. So sini 80. Dapat di situ. Jadi apa yang perlu kamu buat? X-nya kosong, dia 60. Satu lagi 80 kosong. Kat mana 80 kosong? Dekat pasti X. Nampak? You dapat titik yang sama. Jadi terus gariskan. Ini sangat mudah. Tapi dia hanya boleh digunakan sekiranya persamaan itu ada X, ada Y, ada C. Kalau persamaan yang cuma ada X, Y, tak ada C, tak boleh guna cara ini. Kenapa? You tengok ya. Kalau saya kata sini X, sini Y. Kalau persamaan saya Y lebih besar sama dengan 2X. Tak ada C. Saya letak X kosong, maka Y kosong. Kalau saya letak Y kosong, X-nya pun kosong. Kau nak buat apa? Dah semua kosong. Jadi kaedah ini tidak boleh digunakan untuk persamaan yang tak ada C. Clear tak? Faham. Tapi dia mudahlah. Dia mudahlah sebab engkau terus je kosongkan X, satu lagi kosongkan Y. Boleh? Okey. Ada lagi dua persamaan pada graf yang sama. Okey, mana persamaan dia tadi? Ni ada lagi dua persamaan iaitu ini. Nampak ni? Persamaan kedua dan persamaan ketiga. Persamaan kedua you boleh guna kaedah yang X kosong Y kosong. Persamaan ketiga tak boleh. Okey, cuba buat. Faham tak ni? Ke nak tunjuk satu lagi? Tunjuk. Okey. You tengok. X tambah Y 15. Dia ada X, dia ada Y, dia ada C. So, saya nak guna cara mana? Saya guna cara mudah lah. Iaitu X, Y. Saya letak sini kosong, saya letak sini kosong. X kosong, maka Y 15. Satu lagi, Y kosong, X 15. Jadi, apa yang saya nak buat dekat sini ialah X kosong, Y 15. X kosong, Y 15 dekat sini. Satu lagi, Y-nya 15, X-nya kosong di sini. So, saya ambil pembaris, saya gariskan. Ini graf saya yang kedua. Okey, graf ni seelok-eloknya kamu labelkan. Ini graf pertama, ini graf kedua. Nanti dia ada cerita kenapa perlu labelkan ni. Dia tak ada markah pun, tapi kena labelkan. Okey, graf ketiga. Graf ketiga boleh tak buat X kosong, Y kosong? Tak boleh. Tak boleh. Mana persamaan dia? Yang ini. X, you tengok. Saya tak boleh X kosong, Y kosong lah. Sebab dia ni, jadi saya boleh satu X, satu lagi sukati. Sukati ambillah tengah-tengah, saya ambil 40. X kosong, maka Y saya kosong. Yang kedua, X 40. Sini 40. Okey, tengok saya buat.
X yang 40, 2Y. Maka dekat sini kita akan dapat Y 40 bahagi 20. Dapatlah sini 20. Jadi titik saya 00 dengan 40, 20. 00, 00. Okey, 00. 00 dekat sini, 40, 20 di sini. Jadi graf saya, saya buat warna-warni. Korang tak payahlah buat warna-warni. Takkan nak guna pensel warna kot kan? Alamak. Okey. Alamak, pembaris tak boleh pusing. Betul tak tadi? Mana? Sini. Dia macam lari sikit tau. Nanti sebabnya ni dekat skrin kan, dia susah sikit dia nak bagi tepat. Okey. Okey, ini graf saya yang ketiga. Boleh? Nampak? Nampak. Okey, kita tengok semula persamaan satu demi satu. Okey, ini kamu dah belajar dah dalam maths. Kan kita nak lorek. Kita tengok balik persamaan kita yang pertama. Persamaan kita yang pertama, you tengok macam ni. Ini persamaan kita yang pertama ni, yang warna hijau ni. Baca dari Y. Y kurang. Y kurang. Kurang lorek di bawah ke di atas? Bawah. Bawah. Okey, ramai pelajar dia confused. Cikgu, mana bawah? Okey, kalau tak tahu bawah, ni kau ambil, ni kan, ni pembaris kau ni, ibaratnya tiang lampu nak jatuh kan, nak tombang. Tombang ke mana? Ke bawah. Itulah dia bawah. Okey, jadi di bawah tu mana? Guna tanda macam ni. Bawah di sini, di sini, di sini, di sini. Ini je kawasan dia. Dia tak boleh di bawah paksi X atau di kanan, di kiri paksi Y. Okey, yang kedua. Yang kedua persamaan kita, baca dari Y. Baca dari Y. Tengok Y tu duduk mana. Ni nampak Y lebih besar. Lebih besar. So, graf kita, sebab tu saya kata tadi perlunya label. Graf yang kedua yang warna biru. Lebih besar, kat mana loreknya? Okey. Tadi saya dah guna tanda right. Sekarang saya pangkah. Lebih besar berada di sini dan di sini. Termasuk juga atas ni. Tetapi sebab dia dah tak memenuhi yang pertama, jadi atas ni kita tak boleh lorek. Ini bererti kita dah tahu jawapan kita yang bawah dan bawah ni tak akan dijadikan sebagai ruangan jawapan. So mungkin di sini atau di sini. Ditentukan pada yang ketiga. Persamaan kita yang ketiga apa? Ini. Tengok. Yang ketiga saya dah kata tadi, baca dari Y. Baca dari Y. Tengok. Sekejap ya. Tengok. Yang ini Y kat sebelah kanan tau. Okey, saya besarkan. Nampak? Bukan baca kiri ke kanan. Baca dari Y. Jadi Y dia guna lebih besar. Ramai orang baca X kurang. Jadi dia salah lorek. Kena kejar huruf Y. Kat sini Y. Y lebih besar. Kat sini Y-nya kat sini. Y lebih besar. Faham tak? Faham. Jangan baca dari kiri ke kanan. Kejar Y. Sebab persamaan kita Y in term of X. Persamaan linear equation is Y equals to MX plus C. Jadi lorek ikut Y. Baca Y tu di mana. Faham? Okey, so tadi Y lebih besar. Mana graf kita yang ketiga? Graf kita yang ketiga yang warna merah. Lebih besar di atas, dekat sini. Bermakna ruangan ini kita padam. Jadi mana jawapan? Jawapan kita, okey semua ni kita padam. Okey, jawapan kita berada di sini. Jadi nak lorek. Sebab kalau awak tengok soalan dia kata shade region R. Dia seluruh lorek huruf R kat situ. Jadi awaklah guna. Tak payahlah nak ambil pembaris halus-halus. Budak perempuan buat halus-halus, lambat. Buatlah huruf R besar-besar. Okey, kenapa saya suruh buat huruf R besar-besar? Ada pelajar yang terlampau kemas. Dia pergi buat halus-halus kat sini pun dah 10 minit. Lepas tu dia kata apa tahu? Dia pergi padam. Dia kata nanti cikgu tak nampak huruf R. Dia buat huruf R.
ada ruangan yang dipadam. Lagi cantik, dia bagi bulatkan huruf R. Lepas tu dia bagi lorek macam tu. Kalau awak buat macam ni, salah. Seolah-olah ada ruangan yang tak berlorek dalam R. Jadi ingat, tak payah buat bulatan tu. Kalau nak buat bulat pun tak apa, tapi semua ni kamu lorekkan. Faham? Faham tak? Faham. Okey. Jadi markah yang kamu dapat, keluarkan 3 persamaan tadi, kamu dah dapat 3 markah. Untuk kawasan berlorek semua ni, graf ni semua-semua ni, sekarang dah lagi 4 markah. Jadi kamu dah dapat 7/10. Faham? Faham. Boleh Okey. Jadi kita ada banyak persamaan yang telah kita bincangkan tadi. Saya merayu untuk pastikan kamu okey tajuk ini, buat graf semua persamaan yang kita dah buat tadi. Yang kita dah buat soalan-soalan tadi, besok kita bincangkan untuk 3 markah seterusnya. Boleh? Boleh. Okey, Boleh. siapa yang tak ikut dari awal, tengok record nanti saya share. Jadi besok masa yang sama pukul 10 pagi. Apa-apa saya bagi tahu balik. Sebab kalau saya nak pergi, sebab mungkin esok saya nak kena pergi tanggalkan jam digital tracker saya ni. Jadi apa-apa saya akan bagi tahu balik kalau nak buat esok tu pagi ataupun petang ke. Korang free je kan? Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Ada soalan nak tanya dalam grup Telegram. So kita lebih aktif pada Telegram. Sebab bila Telegram senang saya nak share bahan ke apa. Tolong Tolong ikut. Kalau awak ikut apa yang saya susun, insya-Allah awak tak akan ada masalah. Follow je apa yang saya suruh buat, awak buat. Boleh? So saya stop dekat sini. Jumpa insya-Allah untuk next class. Boleh? Okey, bye. Boleh. Assalamualaikum. Cikgu. Okey, sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. cikgu. Sama. So, Sama.